Okey, saya bacakan kiriman WhatsApp yang datangnya daripada siapa ni? Jom kita bacakan. Selamat pengantin baru Syufa dan Azan. Okey, pengantin dengar Ni ucapan ringkas daripada rakan anda ataupun sepupu saudara anda, dengarkan. Saya pun tak pasti lagi. Kita dengarkan dulu. Azan, Syufa sayang sangat dekat awak. Nak tahu tak, Syufa selalu cakap dekat I yang Azan ni handsome sangat. Dia sangat tertarik dengan kehandsomean you tahu. Hari ni I datang dengan tunang I nak tengok korang. Amboi Syufa, handsome suami ya. Pandai sorok. Syufa, daripada first time kita kenal sampai sekarang, tak dinafikanlah, Syufa memang seorang yang baik dan penyayang. Semoga mahligai cinta kalian kekal hingga jannah. Jangan lupa, walaupun kita jauh, kasih sayang Wida tiada kurangnya. Love you adik kakak. Baiklah, untuk makluman hadirin dan hadirat sekalian, sedikit informasi kepada anda yang baru saja hadir. Jangan lupa scan kod QR di aplikasi MySejahtera, dan sebelum anda memasuki ruangan pintu masuk, eloklah anda cek suhu badan dan juga guna sanitizer. Dan apabila anda dah lepas masuk di perkarangan Dewan Majlis Perkahwinan, sebelum anda mengambil makanan ataupun lauk, eloklah anda memakai glove Dan selepas makan, kalau boleh jangan berkumpul, elakkan bersentuhan ataupun berkumpul berborak-borak, elakkan. Okey, daripada pagi tadi saya bukakan satu segmen, merupakan segmen ucapan. Perhatian kepada anda semua yang ingin memberikan ucapan selamat pengantin baru buat pengantin kita secara langsung, secara live, bolehlah datang kat sini, ambil mic, berikan nama anda dan berikan ucapan dan juga sedikit nasihat kepada pengantin kita. Tapi apabila anda malu-malu kucing, malu-malulah nak pegang mic, kejap lagi nak bercakap menggigil bang, saya bukakan segmen ucapan secara WhatsApp. Anda boleh WhatsApp saya di talian 017 200 1426. Syarat nak berikan ucapan melalui WhatsApp, syarat dia anda perlu berikan nama anda yang pertama, saya Mat. Yang kedua, datang di mana-mana, Masjid Tanah. Dan yang ketiga, apa hubungan anda bersama dengan pasangan mempelai, rakan sekerja. Ni contoh Dan yang keempat, berikan ucapan ringkas dan juga sedikit nasihat. Sebentar lagi saya akan bacakan kiriman WhatsApp yang datangnya daripada tetamu-tetamu semalam, function saya semalam. Contohlah, saya nak bagi contoh kepada anda. Senang anda nak berikan ucapan ringkas kepada pengantin maupun ahli keluarga pengantin ataupun pihak tuan rumah kita. Okey, kita bacakan kiriman WhatsApp yang datangnya daripada siapa ni? Azizah. Katanya, Assalamualaikum Abang DJ. Ni contoh contoh majlis malam. Waalaikumsalam. Ya Puan Azizah, saya daripada Bacang katanya. Oh, Bacang, luar negara. Melaka. Okey, saya makngah kepada pengantin, bukan pengantin ni pengantin semalam. Saya ingin mengucapkan selamat pengantin baru, semoga berkekalan sehingga ke anak cucu. Itulah ucapan dia. Dan sedikit nasihat, kata orang bila dah beralam rumah tangga ni perlu banyak bersabar. Itu nasihat dia. Sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula suami isteri. Itulah, tu nasihat dia, bukan nasihat kat pengantin ni. Ini pengantin semalam. Contoh ni satu contoh pada anda yang ingin memberikan ucapan melalui WhatsApp di talian 017 200 1426. Nombor saya tertera di laptop saya ni, di konti DJ. Boleh terus WhatsApp saya, berikan ucapan yang murni-murni. Dan segmen saya yang kedua merupakan segmen teka-teki bagi menceriakan lagi suasana majlis. Sambil itu kita ada segmen berkaraoke. Yang ketiga, saya nak bukakan segmen teka-teki lah. Boleh? Hadiah dia tak adalah wow sangat. Ada ni agak belah kanan ni. Gift. Tapi tuan-tuan, gift ni kalau korang nak dapat, korang mesti kena salam cangkuk dekat tuan rumah, betul tak? Salam cangkuk baru dia bagi gift. Kalau tak dapat, kalau tak salam cangkuk, dia tak baginya kot. Ahli keluarga pengantin lelaki mesti semua dapat. Nasib lah yang anda ni yang tak dapat ni. Macam mana cara nak dapat? Okey, boleh jawab teka-teki.
Jadi sekarang ni saya akan bukakan segmen teka-teki. Segmen ucapan melalui WhatsApp masih lagi dibuka. Saya akan bacakan kiriman WhatsApp daripada masa ke semasa, insya-Allah, dan akan kongsikan kepada anda beberapa langkah-langkah pematuhan SOP. Adakah anda telah lengkap 2 dos vaksin? Dah. Poster? Saya pun tak lagi. Okey. Kita akan teruskan dengan segmen teka-teki. Kita bukakan 3 soalan yang berbeza. Yang pertama, saya buka teka-teki biasa-biasa. Yang kedua, saya buka teka-teki Islamik. Yang ketiga, saya bukakan teka-teki dalam bentuk berpantun. Ni yang nombor 3 ingat. Teka-teki dalam bentuk berpantun. Contoh dia, saya bagi pantun 4 kerat. Jawapan dia pun saya nak dalam bentuk berpantun juga, merupakan pantun 4 kerat juga. Okey, nampaknya kita ada satu kiriman WhatsApp. Saya bacakan sekejap lah sebelum kita mulakan sebab akak ni dia dah bagi, akak ke abang ni, dia dah bagi lama. Maklum lah kita ni gabun Dia bagi English pula Boleh baca tapi tak faham, takut tak faham. Okey, saya bacakan kiriman WhatsApp yang datangnya daripada siapa ni. Jom kita bacakan. Selamat pengantin baru Syufa dan Azan. Okey, pengantin dengar Ni ucapan ringkas daripada rakan anda ataupun sepupu saudara anda, dengarkan. Saya pun tak pasti lagi. Kita dengarkan dulu. Azan, Syufa sayang sangat dekat awak. Nak tahu tak? Syufa selalu cakap dekat I yang Azan ni handsome sangat. Dia sangat tertarik dengan kehandsomean you, tahu. Hari ni I datang dengan tunang I nak tengok korang. Amboi Syufa, handsome suami ya. Pandai sorok. Syufa, daripada first time kita kenal sampai sekarang, tak dinafikanlah, Syufa memang seorang yang baik dan penyayang. Semoga mahligai cinta kalian kekal hingga jannah. Jangan lupa, walaupun kita jauh, kasih sayang Wida tiada kurangnya. Love you adik kakak. Oh, Wida. Kenal pengantin kenal? Pengantin tengah minum air Terima kasih Wida. Sedih saya dengar. Ingatkan lelaki tadi. Okey, kita terus ke segmen teka-teki biasa-biasa. Merupakan teka-teki yang pertama. Azan 1.26 waktu zuhur dah pun berkumandang menandakan masuknya solat fardu zuhur bagi kawasan negeri Melaka ataupun kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Saya diam seketika dan insya-Allah saya akan sambung semula. 20 minutes later. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa rabbah da'wati tammah wassalatu wa ba'as maqama mahmud lillazi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad. Alhamdulillah. Okey, kita teruskan lagi dengan segmen teka-teki yang pertama. Dengar betul-betul dan fahamkan soalan. Soalan dia berbunyi, teka-teki biasa-biasa gift dia ada dekat sini. Saya akan bagikan walaupun gift tak seberapa, tetapi kita nak kemeriahan majlis kita pada hari ini berjalan dengan lebih lancar. Semoga geng-geng kru-kru bertugas dapat melayan tetamu-tetamu dengan penuh keceriaan dan senyuman yang berseri-seri. Okey, segmen teka-teki yang pertama. Soalan dia berbunyi, dia berjalan. Boleh berjalan tetapi tidak berjalan. Apakah ia? Syarat nak jawab teka-teki ni, anda perlu hadir kat konti DJ dekat sebelah saya sini. Contoh, datang ambil mic, berikan nama anda dan terus berikan jawapan. Okey, sambil tu saya nak baca sedikit kiriman WhatsApp daripada rakan-rakan Saina, sekolah jauh dari Kedah, kepada Syufa dan pasangan. Tahniah dan selamat pengantin baru kepada Syufa dan pasangan. Semoga masjid yang dibina berkekalan ke anak cucu dan dikurniakan rezeki yang melimpah ruah sepanjang perkahwinan. Amin. Soalan yang pertama, teka-teki yang pertama, teka-teki biasa-biasa. Teka-teki yang kedua merupakan teka-teki Islamik. Islamik sikit lah Soalan agama.
Soalan teka-teki yang ketiga, teka-teki dalam bentuk berpantun. Saya pantun, saya bagi pantun 4 kerat. Jawapan dia pun saya nak dalam bentuk berpantun juga. Itu teka-teki yang ketiga lah. Tuan-tuan, kalau kita lihat dengan mata kasar kita, kita nampak tu dia berjalan. Dia berjalan, boleh berjalan pula tu, tetapi dia tidak berjalan seperti kita. Clue dia hanya berada di bandar-bandar besar dan juga di sekolah-sekolah sahaja. Okey bang, siapa nama bang? Azim Azim. Bang Azim dari mana bang? Tinggi bang. dari KL. Daripada KL. Okey, apa hubungan abang Azim dengan pengantin kita? Saya kawan kepada Syufa. Kawan pengantin perempuan. Okey bang, berikanlah ucapan sikit bang, selamat pengantin baru ke, kan, sedikit nasihat ke bang. Silakan bang. Saya I wish semoga berkekalan hingga akhir hayat. Kalau nak bergaduh tu pada-pada lah ada api ada air contoh. Ada api dan air bang Terima kasih. Okey bang, soalan dia bang. Dia berjalan. Kalau kita lihat dengan mata kasar kita nampak dia berjalan. Boleh berjalan bang, dia berjalan. Tetapi dia tidak berjalan seperti kita. Clue dia hanya berada di bandar-bandar besar dan juga di sekolah-sekolah saja. Apakah jawapan dia bang? Jam. Abang kunci jawapan dia? Ya. Salah. Salah. Abang pergi dekat YouTube, abang typekan MAD jarak REZKI Mad Rizki. Dah masuk je YouTube channel saya, abang typekan segmen teka-teki. Nanti keluar. Okay, abang duduk dulu, sekejap lagi abang datang balik. Tengok, dengar kan. Okey, kita skip dulu. Tetapi soalan ni masih lagi dibuka. Kita nak tengok kiriman WhatsApp daripada rakan-rakan kita. Jom kita lihat. Okey, nampaknya ada satu kiriman WhatsApp yang datangnya daripada siapa ni? Okey, pengantin, dengar pengantin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Safwan atau lebih dikenali sebagai SWAS, merupakan rakan seperjuangan Mobile Legend. Wah, dari Selangor. Tahniah, semoga hubungan kekal dan murah rezeki. Kepada Azan, kami takkan lupakan gameplay anda dan kami menanti gameplay anda di Land of Down. Salam dari Manja. Terima kasih. Manja, terima kasih. Geng Mobile Legend Legend sungguh. Okey, kita skip soalan dia berjalan, boleh berjalan tetapi tidak berjalan. Soalan ni masih lagi dibuka dan segmen ucapan melalui WhatsApp pun masih lagi dibuka. Kita teruskan dengan teka-teki Islamik. Soalan Isra' Mi'raj. Siapa pernah dengar ceramah Isra' Mi'raj? Semua pernah dengar, betul? Peristiwa Isra' dan Mi'raj. Peristiwa Isra' dan Mi'raj ni banyak menceritakan tentang solat. Betul tak? Tentang solat. Nabi naik ke atas, jumpa Allah SWT, minta kurangkan waktu solat daripada 50 waktu sampai sekarang ni 5 waktu. Betul? Tu cerita dia lah. Dia naik atas kan? Dan juga di sana tu kat mana? Soalan saya, soalan teka-teki Islamiknya berbunyi, dengar betul-betul dan fahamkan soalan. Di manakah Nabi Muhammad SAW berada ketika beliau menerima perintah solat? Kita teruskan lagi dengan sesi memotong kek. Dengan ini saya menjemput pasangan pengantin untuk ke meja kek yang telah disediakan. Bagi sesi memotong kek, inilah yang dikatakan umpama berlayar telah sampai di pelabuhan, umpama berkayuh telah sampai di muara, dan umpama berjalan telah sampai ke destinasi. Jadi tuan-tuan, tiada untaian kata yang mampu dilafazkan selain ungkapan rasa syukur dan ucapan terima kasih yang tulus ikhlas daripada Raja Sari dan ahli keluarga buat semua atas kesudian hadir dan memeriahkan majlis walimatul urus pada syarat nak jawab teka-teki ni datang kat DJ. Abang nak jawab? Abang nak jawab yang pertama ke yang kedua bang? Yang kedua. Okey bang, siapa nama bang? Okey, Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Faisal bin Osman. Faisal. Okey, Abang Faisal. Daripada mana bang? Daripada Ampang, Kuala Lumpur. Ampang, KL. Selamat datang orang Ampang, Kuala Lumpur. Bang, bagi ucapan sikit bang kat tuan rumah ke, kat pengantin ke, silakan. Okey, saya sepupu pada Shalina. Jadi saya nak ucapkan selamat pengantin baru kepada
Azan dan juga Shalina. Tahniah ucapkan kepada pakcik saya lah, Pak Tam Syukri dan juga Mak Tam Faridah, dengan pengantin dan juga keluarga pengantin belah Kedah. Kami mendoakan supaya panjang jodoh sehingga ke jannah dan dikurniakan anak-anak yang soleh dan solehah, serta ucap selamat melari ke alam perkahwinan lah. Semoga orang tak kalau bergaduh tu tenang-tenang, pandai cari tiun, dan sabar dan orang tak dah masih muda. Tu. Abang dah berumah tangga? Oh patutlah bang, panjang. Okey bang, soalan Islamiknya berbunyi. Abang pernah dengar peristiwa Isra' Mi'raj? Pernah abang kan? Pernah, daripada kecil kita dengar syarahan, ceramah maupun di media-media sosial ataupun secara live. Bang, di manakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada ketika beliau menerima perintah solat? Okey, saya cuba Nabi Muhammad SAW menerima perintah solat sewaktu berjumpa Allah di Sidratul Muntaha. Abang kunci jawapan dia? Saya kunci jawapan dia. Betul. Okey bang, ni hadiah dia yang tak seberapa tapi terimalah seadanya. Tuan rumah bagi bang Terima kasih bang. Okey. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Sidratul Muntaha. Tolong hafalkan. Besok kita jumpa dekat rumah kahwin lain esok. Saya nak soal lagi. Okey tuan-tuan, dengarkan pantun merupakan soalan yang ketiga. Soalan dia berbunyi, kalau tuan bawa keladi, bawakan juga si pucuk rebung. Kalau tuan bijak bistari, binatang apakah tanduk di hidung? Hidung dek? Nampak dia dah dapat jawapan. Tapi saya tak nak terus jawapan, saya nak jawapan dia dalam bentuk berpantun. Saya bagi pantun 4 kerat, jawapan dia pun dalam bentuk berpantun juga, merupakan pantun 4 kerat juga. Karanglah apa ayat yang anda nak karang, tapi jawapan dia samalah, pantun. Bila hadirin sekalian, kita masih lagi bersama dengan pasangan mempelai kita di pelaminan untuk sesi fotografi sebagai tanda kenang-kenangan. Yang pertama, kita nak jemput ahli keluarga pihak pengantin lelaki. Yang kedua, ahli keluarga pihak pengantin perempuan. Dan yang ketiga, kawan-kawan pengantin. Ada kawan-kawan pengantin. Okey, majlis dipersilakan seluruh ahli keluarga pihak pengantin lelaki didahului dengan ibu bapa pihak pengantin lelaki Cik Jamil dan juga isteri untuk ke pelaminan. Bagi kita teruskan sesi fotografi diikuti seluruh ahli keluarga pihak pengantin lelaki. Dijemput anda semua untuk naik ke pelamin. Bagi kita teruskan sesi fotografi sebagai tanda kenang-kenangan. Dan seterusnya kita nak jemput ibu ayah pihak pengantin perempuan Cik Muhammad Syukri dan juga Puan Faridah selepas pada ahli keluarga pihak pengantin lelaki dan juga seluruh ahli keluarga pihak pengantin perempuan. Selepas tu kita nak jemput semualah rakan-rakan pengantin maupun pengantin lelaki dan juga pengantin perempuan yang hadir. Jemput semualah ke atas pelamin untuk kita teruskan sesi fotografi sebagai tanda kita hadir. Nak buat peace kat pelamin, betul? Tanda kita hadir bersama dengan pasangan mempelai kita. Silakan insya-Allah. Okey, tuan-tuan. Teka-teki dalam bentuk berpantunnya berbunyi, kalau tuan-tuan lah, kalau puan-puan lah. Kalau tuan bawa keladi, bawakan juga si pucuk rebung. Kalau tuan bijak bistari, binatang apakah tanduk di hidung? Teka-teki yang pertama masih lagi dibuka dan dijalankan. Tuan-tuan, dia berjalan. Kalau kita lihat dengan mata kasar, kita nampak dia berjalan. Boleh berjalan pula tu, tetapi dia tidak berjalan seperti kita. Clue dia hanya berada di bandar-bandar besar dan juga di sekolah-sekolah sahaja. Nampaknya kita ada satu jawapan. Saya nak tanya sebelum tu, awak tengok dekat mana jawapan tu? YouTube. YouTube abang? Dah subscribe? Terima kasih banyak-banyak. Nama siapa? Nama Azrul. Azrul. Orang Indon cakap subscribe tu gratis. Okey. Dia berjalan. Awak dah tahu. Nampak dia berjalan, betul? Boleh berjalan. Betul tak? Dia boleh berjalan macam kita. Tak boleh kan? Macam kita dia tak boleh jalan. Tapi dia boleh berjalan tak? Clue dia hanya berada di bandar-bandar besar dan juga di sekolah-sekolah sahaja. Jawapan dia Azrul. Lampu syarat. Lampu syarat apa? Merah, oranye, hijau untuk kenderaan ke apa? Lampu syarat untuk kenderaan. Lampu syarat? Untuk kenderaan lah. Lampu syarat untuk kenderaan. Azrul kunci jawapan dia? Kunci. Salah. Azrul cakap tengok YouTube abang tadi. Pergi tengok balik.
Pergi tengok balik. Cepat, siapa ada jawapan dia? Cepat. Alah, kita nak suka-suka lah, walaupun hadiah tak seberapa ni kan. Lampu isyarat untuk kenderaan, tuan-tuan. Merah, oren, hijau tu, dia berjalan ke? Kalau dia berjalan, saya pun takut. Jawapan daripada adik Azrul tadi tu hampir tepat. Dia kata dia tengok, mungkin dia tengok tak habis lah tu. Tuan-tuan, dia berjalan. Boleh berjalan tetapi dia tidak berjalan seperti kita. Lampu isyarat untuk kenderaan tu dia tak berjalan, Azrul. Hampir tepat, sikit je lagi. Okey dik. Kalah Azrul, kalah. Nama siapa dik? Nama siapa? Muhammad Azra Saidi bin Azmi. Panjang dia, abang nak panggil apa? Azra. Azra. Lawa tanja Azra. Pandai silat? Tak pandai. Okey, Azra, apa jawapan dia Azra? Tu. Apa dia tu? Keluar. Keluar. Yang telah. Tanda keluar tu. Azral, kunci jawapan dia? Ya. Salah. Tanda keluar tu kalau berjalan, takut saya tengok. Tak apa. Boleh cuba lagi. Dia berjalan, tuan-tuan. Dia berjalan. Boleh berjalan, tetapi dia tidak berjalan seperti kita berjalan ni. Nampak ni, saya berjalan. Dia tidak berjalan seperti kita. Jawapan awak tadi hampir tepat. Okey. Awak Azra. Awak Azra. Yang seorang lagi tadi apa? Iskandar. Iskandar pula. Okey, apa jawapan dia? Lampu isyarat untuk berjalan kaki. Betul. Betul tak lampu isyarat pejalan kaki tu dia berjalan. Boleh berjalan. Orang berjalan dekat situ tetapi dia tak berjalan seperti kita. Betul kan? Nampak? Abang tak tipu kan? Inilah hadiah dia tak seberapa, sama-sama. Nanti makan tau telur tu tau. Ada makanan dalam tu, saya tak pasti apalah. Terima kasih. Ada lagi soalan yang ketiga, merupakan soalan teka-teki dalam bentuk berpantun. Karanglah ayat. Apa yang anda nak karang? Jawapan dia pantun jugalah, ya. Hadirin sekalian, inilah yang dikatakan umpama belayar telah sampai di pelabuhan, umpama berkayuh telah sampai di muara, dan umpama berjalan telah sampai di destinasi. Jadi tiada untaian kata yang mampu dilafazkan selain ungkapan rasa syukur dan ucapan terima kasih yang tulus ikhlas daripada Raja Sehari dan ahli keluarga buat semua atas kesudian hadir dan memeriahkan majlis Walimatul Urus pada hari ini. Okay, tuan-tuan, selingan teka-teki dalam bentuk Islamik. Yang tadinya soalan ataupun cerita berkenaan tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj. Yang sekarang ni pun saya nak kongsikan peristiwa yang sama juga. Tuan-tuan, cerita dia tadi, Nabi naik ke atas tempat dia Sidratul Muntaha, jawapan daripada abang kita tadi. Soalan saya yang sekarang ni, nampak dia cakap tadi Nabi naik ke atas, jumpa Allah SWT, minta kurangkan waktu solat. Dengar tak? Jelas tak saya cakap? Dia minta kurangkan waktu solat daripada 50 waktu sampai sekarang 5 waktu. Dia naik ke atas, tempat yang dia naik tu Sidratul Muntaha. Soalan saya sekarang ni, dengar betul-betul dia naik ke atas tu. Soalan dia, apakah kenderaan Rasulullah SAW semasa peristiwa Isra' dan Mi'raj? Kenderaan dia nak naik ke atas tu digunakan kenderaan. Apakah nama kenderaan tu? Cepat. Cepat. Datanglah sini. Janganlah malu-malu. Mana tahu dengan jawapan awak tu boleh viral saya punya YouTube ni kan. Cepat. Peristiwa yang sama saja, tuan-tuan. Dalam masa yang sama saya berikan soalan Islamik, dapat kita belajar, betul? Yang tak pernah tahu seumur hidup dah tahu ni nama kenderaan dia. Yang tak pernah tahu seumur hidup sekarang ni dah tahu peristiwa Isra' dan Mi'raj ni dekat mana? Dekat Sidratul Muntaha. Dah tahu. Daripada umur saya 7 tahun darjah 1 tak pernah tahu, sampai umur dah 30 tak tahu Sidratul Muntaha tu apa. DJ ni cakap dah terus tahu Sidratul Muntaha. Nabi naik ke atas, dia menggunakan kenderaan. Apakah nama kenderaan yang dinaiki Rasulullah SAW semasa peristiwa Isra' dan Mi'raj? Tuan-tuan, jomlah support cepat. Berikan jawapan saja. Apakah jawapan dia? Alah, bagi yang lain lah. Dia dah jawab. Abang dia cepat.
Apa nak malu bang sini? Awak bersilat tadi bukan main lagi saya tengok. Pang pung. Cepat dia nak bersilat lagi ni. Habis saya kena tibai ni sekarang. Apa abang tak tanya panjang? Abang nak tahu jawapan dia je. Okey. Sini dek. Yang pantun. Ui, saya ingatkan dia nak bagi jawapan Islamik. Okey. Adik, siapa nama adik? Iskandar. Adik Iskandar. Jikalau adik bawa keladi, bawakan juga si pucuk rebung. Jikalau adik bijak bistari, binatang apakah tanduk di hidung? Berapa kerat pantunnya? 4 kerat. Silakan. Ali pergi ke kedai bersama bapaknya. Pergi ke kedai membeli bubu. Alahai, senangnya soalannya. Itulah jawapannya badak sembuh. Ya, itulah jawapannya. Tepuk tangan. Alahai Ali. Terima kasih, sama-sama kasih. Doakan saya ya. Ali pergi ke kedai beli bubu. Terima kasih. Okay, tuan-tuan, soalan Islamik masih lagi diteruskan. 3 soalan yang saya berikan habis. Hadiah dia pun dah diberikan kepada pemenang-pemenang dia. Ada 2 lagi. Yang pertama soalan Islamik, yang kedua soalan biasa-biasa. Soalan Islamik dia ni cerita peristiwa yang sama, peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jawapan daripada abang kita tadi tu, Nabi naik ke atas, kat mana dia pergi tu? Sidratul Muntaha bang, dia cakap. Betul. Tapi dia naik atas tu, dia menaiki apa? Soalan dia berbunyi, apakah kenderaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa peristiwa Isra' dan Mi'raj? Majlis menjemput ibu ayah pihak pengantin perempuan, diikuti seluruh ahli keluarga. Bolehlah gila-gila sebab ahli keluarga pihak pengantin perempuan ni sibuk menyambut kehadiran tetamu undangan. Jadi kita nak jemput keluarga yang tak sibuk ataupun minta seorang jagakan ke kan. Majlis menjemput Encik Muhammad Syukri dan juga isteri yang Puan Faridah, diikuti seluruh ahli keluarga pihak pengantin perempuan, adik-beradik pengantin perempuan. Cepat-cepat sebab rakan-rakan pengantin dah menunggu ni giliran nak naik atas, nak menandakan dia hadir. Saya hadir katanya. Okey, ada tak jawapan cerita Isra' Mi'raj? Okey, kalau tak ada saya tukar soalan Islamik lain, boleh? Cepat. Adik, cepat. Mak. Cepat kak, cepat. Ya, nampaknya ada satu jawapan daripada ibu kepada adik 2 orang yang dapat hadiah tadi tu. Okey kak, siapa nama kak? Nama saya Maizura. Puan Baizura. Okey, sila berikan ucapan sikitlah buat pengantin kita sambil-sambil pandang pengantin. Pengantin, dengarkan sedikit ucapan pengantin daripada Kak Baizura kita ni. Silakan. Okey, saya sekeluarga ingin mengucapkan selamat pengantin baru. Semoga kekal sehingga akhir hayat. Amin. Okey, Kak, dengar tadi yang abang kita bagi jawapan cerita Isra' Mi'raj. Betul tak Kak nak jawab yang tu kan? Ya, betul. Dia bagi jawapan Nabi naik ke atas tadi, tempat tu Sidratul Muntaha. Ya. Akak tahu kan Sidratul Muntaha. Tiap-tiap tahun kita dengarkan. Tapi kak, Nabi naik ke atas tu dia naik apa kak? Soalan dia, apakah kenderaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa peristiwa Isra' Mi'raj tu? Apakah jawapan dia Kak Baizura? Okey, jawapan yang kaum sana bagi. Kaum sana bagi. Yang mana? Yang mana bagi? Meja kedua. Meja kedua. Kaum bapa? Kaum bapa? Suruh jawab Bora. Tapi sekali lagi Kak saya nak dengar. Bora. Bora. Dia BU, Buraq. Bora. BUROK Buraq. Ya, Buraq. Okey. Terima kasih. Terima kasih banyak. Okey, sama. Alhamdulillah. Okey, nampaknya ahli keluarga pengantin perempuan terlalu sibuk. Kita relax dulu, kejap lagi bawa bergambar. Kita nak jemput kawan-kawan pengantin. Mana kawan-kawan pengantin? Yang kat depan ni kawan-kawan pengantin Okey, standby. Anda diminta selepas ni naik ke atas untuk gambar bersama dengan pasangan mempelai kita. Silakan.
sebagai tanda kenang-kenangan Dekat sana ada tangga satu, sini pun ada tangga satu. Kat mana yang anda rasa boleh naik. Jemput semua rakan-rakan pengantin yang ingin bergambar bersama dengan pasangan mempelai kita. Silakan. Okey, gift kita 4 dah berlalu, tinggal 1 sahaja. Nak tanya anda lah. Saya nak tanya anda nak soalan Islamik ke soalan biasa-biasa? Okey, soalan biasa-biasa. Dengar betul-betul dan fahamkan soalan. Soalan dia berbunyi, yang nak Google boleh terus Google, yang nak cari jawapan dekat YouTube channel saya, cari jawapan, tak ada masalah. Soalan dia berbunyi, apakah yang akan dipotong bila ia sudah pendek? Boleh googlekan jawapan. Satu je lagi, lepas tu kita nak bukakan segmen berkaraoke. Segmen ucapan melalui WhatsApp masih lagi dibuka. Kepada anda yang ingin memberikan ucapan sepatah dua kata untuk pengantin kita, bolehlah WhatsApp saya di talian 017 200 1426. Berikan kiriman WhatsApp yang baik-baik, ucapan yang baik-baik, nasihat yang baik-baik. Okey, saya selangi dengan teka-teki Islamik. Boleh? Sambil-sambil tu, teka-teki apakah yang akan dipotong bila ia sudah pendek ni masih lagi berjalan. Dan saya teruskan dengan teka-teki Islamik. Sama juga soalan yang sama, luar biasa juga soalan dia. Okey, rakan-rakan pengantin yang ingin bergambar bersama dengan pasangan mempelai, boleh naik ke pelamin. Sama-sama kita ke sesi fotografi sebagai tanda kenang-kenangan bersama pasangan mempelai kita, tanda kita hadir. Soalan Islamik yang saya nak berikan ni agak susah sikit lah nak jawab, sebab nama binatang nama binatang dalam bahasa Arab, bukan nama binatang, nama dalam bahasa Arab, nama dia lah, nama yang diberikan oleh sahabat-sahabat. Tapi tak apa, kita berhenti berehat seketika, kejap lagi kita sambung. Walaupun tinggal satu, saya nak bagikan juga kepada anda. Kita berhibur seketika bersama lagu selamat pengantin baru, lagu yang telah dipopularkan oleh R. Ismail, khas untuk anda. Terus daripada kami, pastinya menghiburkan. Okey, sambil-sambil kita dengarkan lagu selamat pengantin baru. Sambil tu saya nak bacakan kiriman WhatsApp yang datang ni daripada siapa ni. Okey, ucapan kami dari kawan UiTM Azan dengan ucapan selamat pengantin baru buat sahabat kami. Semoga berbahagia bersama Syufa hingga ke syurga dan dikurniakan keluarga mawaddah. Jadilah ketua keluarga yang baik, yang terbaik buat Syufa. Berikan didikan agama dengan penuh sempurna. Dengan sempurna. Tunggu ketibaan kami di Kedah pula. Pengantin baru daripada Izzat Fahmi, Hakim, Syirul Alia dan juga Mira. Terima kasih. Hadirin sekalian, apa yang dapat kita saksikan sekarang ni adalah sesi fotografi bersama keluarga besar pihak pengantin perempuan. Diharapkan rakan-rakan pengantin dapat bersedia selepas ni giliran anda. Anda tengok kosong je terus naik. Jangan tunggu-tunggu, jangan lepaskan peluang selagi pengantin masih ada. Sekejap lagi dia dah pergi outdoor, mana tahu dah tak dapat bergambar. Nak tunjuk tanda hadir dekat WhatsApp kawan-kawan, tak dapat dah. Hibur bersama R. Ismail, selamat pengantin baru, pastinya menghiburkan. Menantu manis orangnya.